Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Apa khabar semua murid tingkatan 4? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat di samping keluarga tercinta. Bersama cikgu untuk program E-Belajar Matematik tingkatan 4, bab 7, graf gerakan. Saya ialah Cikgu Rohaizam bin Husin daripada SMK Hang Kasturi. Pada kali ini, standard pembelajaran kita ialah 7.1.1 iaitu melukis graf jarak masa. Cikgu harap bersama anda sekarang ada bersama buku teks matematik tingkatan 4, buku catatan dan kalkulator kerana bahan-bahan ini akan digunakan sepanjang sesi ini. Kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan melihat situasi 1. Kenalkan murid-murid dengan individu yang ada dalam gambar ini. Beliau ialah Muhammad Rizwan bin Puzi, iaitu atlet Paralimpik negara yang pernah melakar sejarah dengan mencipta rekod dunia dalam acara 100 meter lelaki T36 dan rekod Sukan Asia bagi acara lompat jauh dengan meraih 3 pingat emas keseluruhan. Catatan terbaik dalam acara Ribbon Biru itu iaitu 11.87 saat merupakan satu rekod dunia baharu. Rizwan juga pernah memecahkan rekod Sukan Asia dalam acara lompat jauh dengan catatan terbaiknya 5.59 meter dan merangkul pingat emas dalam acara 400 meter. Muhammad Rizwan Puzi muncul sebagai atlet negara pertama yang dinobatkan sebagai atlet para lelaki terbaik Asia 2018 dalam majlis khas yang diadakan di Emiria Arab Bersatu pada 5 Februari 2019. Sekarang, cuba murid fikirkan apakah teknik larian yang digunakan oleh beliau dan jurulatihnya sehingga mencapai kejayaan yang sangat membanggakan ini. Sekarang, mari sama-sama kita saksikan situasi 2. Zamir merupakan orang Masjid Tanah. Pada suatu hari, kawannya yang datang dari Kuala Lumpur bercadang untuk berjumpa Zamir di Masjid Selat Bandar Hilir. Maka Zamir telah mengajak abangnya untuk pergi bertemu kawannya dengan menaiki kereta. Pergerakan Zamir dari Masjid Tanah melalui Bandar Baru Sungai Udang, seterusnya melalui Pekan Tangga Batu, ke Lebang Besar sehinggalah sampai ke destinasinya di Masjid Selat. Jika Zamir bercadang untuk bergerak bermula pukul 10 pagi, berdasarkan peta Google Maps tersebut, jarak perjalanannya mengambil masa selama 54 minit. Bolehkah murid-murid fikirkan apakah parameter yang boleh diukur sepanjang pergerakan Zamir dari Bandar Masjid Tanah ke Masjid Selat? Tajuk gerakan yang akan kita pelajari hari ini sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan harian kita. Antara cabang dalam kehidupan harian kita yang mengaplikasikan konsep gerakan ialah automobil, sains sukan, kejuruteraan, astronomi dan juga bidang fizik. Jadi, cikgu berharap murid-murid semua dapat mencari lebih banyak maklumat berkaitan graf gerakan yang akan kita pelajari ini dan kegunaannya dalam kehidupan harian kita. Sebelum kita belajar dengan lebih mendalam berkaitan melukis graf jarak masa, suka cikgu mengingatkan kembali murid-murid berkaitan pengetahuan sedia ada murid yang pernah murid belajar di tingkatan 2 dahulu yang akan digunakan kembali dalam tajuk ini. Pertama, ingatkan lagi murid-murid dengan segitiga jarak, laju dan masa ini.
J merujuk kepada jarak, L laju dan M masa. Segi tiga ini membantu kita dalam mengira jarak, iaitu laju didarabkan dengan masa. Ia juga boleh membantu kita mengira laju dengan formula jarak dibahagikan masa, dan ia juga membantu kita untuk mengira masa dengan formula jarak dibahagikan dengan laju. Ketiga-tiga rumus ini mungkin membantu murid dalam memahami dengan lebih jelas tajuk yang akan kita belajar nanti. Satu lagi pengetahuan sedia ada murid ialah berkaitan kecerunan garis lurus. Bayangkan garis lurus AB diberi seperti berikut. Maka kecerunan garis AB boleh dikira dengan menggunakan rumus jarak mencancang dibahagikan dengan jarak mengufuk. Sedarkah murid-murid bahawa perjalanan zamir dari Masjid Tanah ke Masjid Selat tadi sebenarnya boleh diwakilkan secara perwakilan grafik melalui graf jarak masa? Graf jarak masa mempunyai paksi mengufuk yang mewakili tempoh masa yang diambil. Paksi mencancang pula mewakili jarak yang dilalui. Dan garis biru ini merupakan satu contoh graf jarak masa. Kecerunan bagi garis biru ini mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Selain graf biru ini, garis merah ini juga merupakan satu contoh lain bagi graf jarak masa. Begitu juga dengan graf yang berwarna hijau ini dan graf yang berwarna kuning ini. Sekarang, cuba murid fikirkan mengapakah wujudnya perbezaan bentuk bagi graf jarak masa. Graf jarak masa dapat dilukis apabila anda mempunyai maklumat berikut. Pertama, apabila soalan memberi anda jadual jarak masa. Ataupun, dalam soalan tersebut terdapat persamaan yang mewakili hubungan di antara jarak dengan masa. Sekarang, mari sama-sama kita cuba buat contoh satu. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Imran dalam suatu latihan larian. Lukis graf jarak masa berdasarkan jadual diberi. Inilah yang dikatakan sebagai jadual jarak masa. Pada masa 0 saat, jarak larian Imran ialah 0 meter. Pada saat ketiga, jaraknya telah mencapai 25 meter. Dan seterusnya, sehinggalah pada saat ke-12, jarak larian Imran adalah sejauh 100 meter. Untuk melukis graf jarak masa, langkah-langkah berikut boleh digunakan. Pertama, murid perlu memilih skala yang sesuai dan seragam bagi paksi mengufuk dan paksi mencancang. Kedua, murid perlu memplot titik yang ada dalam jadual ke atas kertas graf. Dan ketiga, sambungkan titik-titik yang telah diplot dengan menggunakan pembaris. Sebagai contohnya, paksi mengufuk bagi graf jarak masa diwakili oleh masa. Dan daripada jadual, nilai masa yang diberi adalah seragam, iaitu dengan gandaan 3. Dan paksi mencancang pula, skala yang diberi adalah dalam gandaan 25. Seterusnya, plotkan titik-titik yang diberi ke atas kertas graf mengikut skala yang telah ditandakan. Dan sambungkan ke semua titik tersebut dengan menggunakan pembaris. Sekarang kita lihat contoh 2. Contoh ini juga terdapat dalam buku teks pada muka surat 185.
Encik Silva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Silva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Silva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Jika murid-murid perasan, terdapat sedikit perbezaan antara contoh 2 dengan contoh 1 yang tadi. Contoh 2 ini, maklumat yang diberi adalah persamaan yang menghubungkan jarak dan masa. Oleh itu, kita perlu membina sendiri jadual jarak masa dengan menggunakan persamaan yang diberi. Masa dalam unit jam boleh ditentukan sendiri oleh murid-murid berdasarkan ayat yang diberi dalam soalan. Bermula dengan 0, 1, 2 hingga 3. Kerana maksimum perjalanan Encik Silva adalah selama 3 jam sahaja. Untuk mengira jarak, murid perlu menggantikan nilai T. Sebagai contohnya, T sama dengan 0, maka S sama dengan 80 didarabkan dengan 0. Maka S sama dengan 0. Apabila T sama dengan 1, maka S sama dengan 80 darab 1. Iaitu S sama dengan 80. Begitu jugalah langkah seterusnya, apabila T sama dengan 2, maka S ialah 160 km. Dan apabila T sama dengan 3, maka S ialah 240. Apabila kita telah memperolehi jadual jarak masa ini, maka bolehlah kita melukis graf jarak masa tersebut. Ingat kembali 3 poin utama dalam melukis graf jarak masa. Pertama, pilih skala yang sesuai dan seragam. Kedua, plotkan semua titik dalam jadual ke atas kertas graf. Dan ketiga, sambungkan ke semua titik yang telah diplot dengan menggunakan pembaris. Baik, untuk skala paksi X ataupun paksi mengufuk, skala yang digunakan adalah 1. Dan untuk paksi mencancang, skala yang digunakan adalah gandaan 80, seperti yang ditunjukkan ini. Seterusnya, plotkan keempat-empat titik yang ada dalam jadual dan sambungkan titik tersebut dengan menggunakan pembaris. Seterusnya, kita bincangkan contoh 3. Contoh ini juga terdapat dalam buku teks anda muka surat 185. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dengan larian masa larian dari garis penamat ialah S sama dengan 8/1/5T. Dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer dan T ialah masa dalam minit. Lukis graf jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh T lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan 40. Jika murid-murid perasan, contoh 2 ini sama seperti contoh 3, di mana hubungan antara jarak dengan masa diberi dalam bentuk persamaan. Maka, step pertama, kita perlu membina jadual jarak masa menggunakan persamaan yang diberi. Saya memilih nilai masa 0 dan 40 sahaja. Kerana dua titik adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus. Seterusnya, untuk mencari nilai jarak, saya menggantikan T sama dengan 0 ke dalam persamaan S sama dengan 8/1/5 darab 0. Nilai S yang diperolehi ialah 8. Seterusnya, gantikan nilai T sama dengan 40, maka diperolehi nilai S ialah 0. Langkah kedua ialah lukis graf jarak masa. Ingat kembali step pertama dalam melukis graf jarak masa iaitu pilih skala yang sesuai dan seragam. Saya memilih paksi mengufuk gandaan 10.
dan paksi mencancang gandaan 2. Kemudian saya memplotkan kedua-dua titik yang ada dalam jadual dan akhirnya saya sambungkan kedua titik ini dengan menggunakan pembaris. Maka terhasillah graf jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh. Di sini, cikgu ingin kongsikan satu tips bagaimana melukis graf garis lurus. Suatu graf garis lurus boleh dilukis dengan memplotkan sekurang-kurangnya dua titik yang berkaitan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh 3 tadi. Diharapkan 3 contoh yang telah diterangkan tadi mampu membantu kamu dalam memahami topik melukis graf jarak masa. Bagi menguji pemahaman terhadap tajuk yang telah dipelajari, murid-murid dicadangkan untuk membuat latihan selanjutnya. Merujuk kepada buku teks muka surat 186, praktis kendiri 7.1a, soalan 1 hingga 4. Anda bolehlah berbincang dengan guru anda selepas mencuba jawab kesemuanya.